Dari Auditorium Perdana Angkasa Puri, TV1 mempersembahkan debat perdana bersama perantara Datuk Johan Jaafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Program yang kita namakan debat perdana mengenai perpaduan bermula minggu lalu. 4 orang tokoh yang mewakili kepentingan, kecenderungan politik dan latar belakang yang berbeza membincangkan isu yang penting dan selamanya relevan bagi negara ini, soal perpaduan. Sekiranya reaksi umum dapat dijadikan panduan, maka banyak yang menganggap debat terbuka seperti ini sepatutnya sudah lama diadakan. Lebih penting lagi, banyak yang mengalu-alukan kesediaan kerajaan hari ini untuk menjadi lebih transparan, telus dan terbuka, walau bagaimana makna dan pengertiannya bagi kita semua. Debat perdana ialah satu lagi manifestasi kesediaan untuk menjadi terbuka itu. Malam ini sekali lagi kita siarkan program ini secara langsung ke seluruh negara dari Auditorium Perdana RTM. Selain saudara penonton yang mengikuti siaran ini melalui TV1, program ini juga diikuti oleh para hadirin di Auditorium Perdana ini. Debat perdana perpaduan dianjurkan oleh Kementerian Penerangan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi dan Menteri yang bertanggungjawab di Jabatan Perdana Menteri mengenai Perpaduan dan Integrasi Nasional. Untuk selama beberapa minggu ini, mulai minggu lalu, setiap Ahad debat perdana perpaduan akan dapat saudara ikuti secara langsung dari TV1. Mengapa perpaduan dipilih sebagai temanya? Kita tidak perlu meyakinkan saudara tentang pentingnya perpaduan kaum dalam negara majmuk seperti Malaysia. Perpaduan bukan saja kunci pada kestabilan, tetapi juga trust dan prasyarat survival negara ini. Malam ini kita ingin melihat satu lagi aspek yang ada kaitannya dengan perpaduan, yaitu tahap perpaduan itu sendiri. Dari mana kita dan di manakah kita sekarang dalam konteks perpaduan kaum. Mudah-mudahan kita akan dapat melihat secara jujur wajah dan rupa yang sebenar manusia yang menjadikan Malaysia ini bumi tempat mereka berpijak dan langit tempat mereka junjung. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, untuk membincangkan perkara ini, kita telah mendatangkan ke studio 4 orang tokoh yang tidak asing lagi. Di sebelah kiri saya ialah yang berhormat Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir, Exco Pergerakan Pemuda Malaysia, yang juga Exco Kerajaan Negeri Perak. Dan di sebelah beliau, seorang lagi tokoh yang tidak asing lagi yang berhormat Dr. Tan Seng Giao, Ahli Parlimen Tepung. Dan di sebelah Dr. Tan ialah yang berhormat Haji Husam Musa, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat dan Exco Kerajaan Negeri Kelantan. Dan di hujung sekali ialah Profesor Datuk Dr. Ibrahim Ahmad Bajonet, Dekan Fakulti Ilmu Kemanusiaan dan Sains Sosial, Universiti Tun Abdul Razak. Saya bagi PRTM ingin mengucapkan selamat datang kepada saudara semua. Saya mulakan dengan Datuk Zamri. Berdasarkan pengalaman pribadi, apakah Datuk melihat taraf perpaduan di kalangan rakyat lebih baik sewaktu Datuk masih kanak-kanak berbanding dengan hari ini? Ya, Datuk Johan, usia saya sudah pun lebih daripada 40 tahun dan saya telah menyaksikan tentang tahap-tahap ini. Dan saya bagi pada pandangan saya, pada hari ini kita boleh menyaksikan bahawa tahap perpaduan di negara kita sudah pun meningkat. Baik, yang berhormat Dr. Tan, bilakah kali terakhir yang berhormat berkunjung ke rumah orang Melayu? Mungkin 2-3 bulan lalu. Yang berhormat Tuan Haji Usam, bila kali terakhir orang bukan Melayu atau orang Cina atau India makan tengah hari atau makan malam di rumah? Yang berhormat. Di rumah? Ya. Minggu lepas. Minggu lepas. Profesor, soal yang membabitkan pendidikan, agama dan latar belakang kehidupan. Di antara tiga ini, mana yang Profesor rasa menjadi hambatan terbesar kepada masalah perpaduan di negara ini? Tiga sekali. Tiga sekali. Baik, kita mulakan dengan Profesor Dr. Zamri. Datuk Dr. Zamri. Datuk melihat ada perkelainan di antara zaman Datuk muda, kanak-kanak dan sekarang, dan sikit sebanyak ada perbezaan. Tetapi kita masih bercakap tentang masalah perpaduan ini dengan pengertian bahawa ada masalahnya di sana sini. Apa pandangan? Saya ingin menekankan, Datuk Johan, apabila kita membincangkan tentang persoalan perpaduan, ada yang mengatakan bahawa
perpaduan ini mesti ada wujud kesamaan, keseragaman dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya, di mana-mana saja kita pergi dan kehidupan kita, keseragaman itu tidak ada, tetapi perpaduan itu ada. Sebab itu dalam bahasa Inggrisnya seringkali dikatakan sebagai unity, but not uniformity. Mungkin dalam hal-hal yang tentu mungkin ada keseragamannya, tetapi pada dasarnya kalau kita lihat dalam konteks kehidupan manusia itu sendiri, dengan kepelbagaiannya, keragamannya, ada kepelbagaian. Tetapi dalam masa yang sama, perlu ada satu nilai perpaduan yang menyatukan seluruh masyarakat ini. Dr. Tan, Yang Berhormat, kalau kita perhatikan, kita dulu bercakap tentang soal asimilasi, tapi ini mustahil tak dapat kita capai. Tetapi kita bercakap tentang soal integrasi, tahap integrasi yang Berhormat lihat. Jadi sekarang kita nampak pengurusan untuk itu mengelakkan segala konflik, segala pertikaian di antara kaum adalah pada tahap yang memuaskan juga. Karena kita boleh nampak di mana-mana pun tidak berlakunya konflik. Ini bermakna ada itu cara yang betul lah yang dibuat sekarang. Tapi kita memang mempunyai banyak peluang lagi untuk meningkatkan itu perpaduan di universiti, IPTA, IPTF, di banyak institusi, termasuk di dalam itu perkhidmatan awam pun, dan banyak itu di bidang perdagangan dan perindustrian dan sebagainya. Kita perlulah meningkatkan integrasi ini kerana kita bersama-sama berusaha ke arah perpaduan nasional menjadi bangsa Malaysia. Kita semua mengerti hal ini, tapi Yang Berhormat Haji Usam, kalau kita perhatikan, apakah negara ini perlu semacam ideologi untuk menjadi penggerak atau penghubung kepada semua bangsa-bangsa yang ada dalam negara ini supaya kita ada satu sense of purpose? Memang benar, dan pada pendapat saya kita sudah pun ada common bond itu, iaitu rukun negara, di mana rukun yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Baik, Profesor Zaim, kalau Profesor menyebutkan bahawa ketiga-tiganya merupakan hambatan kepada masalah perpaduan, boleh elaborate? Ya, kalau kita ambil negara kita sebagai sebuah negara, kita hampir 43 tahun, hampir 50 tahun dalam pergerakan kebangsaan. Jadi kita dah ada ingatan sejarah yang sama, baik mau perbalahan kaum dan idea-idea pokok. Dan kita ada perlembagaan, kita ada institusi yang dihormati oleh rakyat, institusi persekolahan, institusi parlimen dan lain-lain institusi yang sedia ada. Kesemua ini menjamin hak asasi setiap rakyat Malaysia. Dan jaminan hak asasi setiap rakyat Malaysia itu merupakan satu perpaduan yang merangkumi semua. Dan satu lagi poin yang paling penting, bila kita terlibat di persada antara bangsa dan kita memperjuangkan macam-macam di peringkat antara bangsa, kita tidak ada pilihan lain tapi menegakkan dan mengamalkan apa yang kita perjuangkan di peringkat antara bangsa di dalam negara kita. Baik, saya nak lanjutkan sikit dengan Profesor Zaim. Kalau kita perhatikan di institusi pengajian tinggi, apa masalah sebenarnya kalau kita lihat bahawa sampai perlu diwujudkan unity club di kalangan pelajar-pelajar universiti, semata-mata kerana sebahagiannya tidak mahu duduk di tempat atau bilik yang bersama dengan kaum lain. Kita jangan